Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 2. Pada hari ini, kita akan mendalami salah satu puisi tradisional yang dimuatkan dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa, iaitu Pantun Alam Remaja. Cikgu rasa murid-murid telah membaca dan memahami apa yang terkandung dalam pantun alam remaja. Jadi, cikgu akan terangkan beberapa komponen sastra yang terkandung dalam pantun ini supaya pelajar lebih memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis pantun tersebut. Di sini cikgu paparkan semula pantun alam remaja yang mempunyai 7 rangkap. Rangkap pertama hingga rangkap ketujuh bertemakan kegembiraan anak-anak apabila ibu bapa pulang ke rumah. Tema merupakan idea utama yang dipilih oleh penulis untuk menulis karyanya. Jadi, dalam pantun ini, penulis memilih tema kegembiraan anak-anak menyambut kepulangan ibu bapa mereka ke rumah. Seterusnya, kita lihat persoalan iaitu idea sampingan yang dimuatkan oleh penulis dalam pantun ini. Persoalan yang pertama ialah kasih sayang yang wujud dalam keluarga antara anak-anak dan ibu bapa mereka. Persoalan ini terdapat pada rangkap pertama, rangkap ketiga dan rangkap ke-5. Okey, persoalan yang kedua pula ialah sikap anak-anak yang suka bermanja dengan ibu bapa. Okey, persoalan ini ada pada rangkap ke-7. Okey, di sini dipaparkan yang anak-anaknya, okey, anak-anak ni manja kan, budak kecil iaitu anak-anak biasanya bersifat manja. Okey, suka bermanja dengan ibu bapa mereka. Persoalan yang ketiga, kerisauan anak-anak ketika ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, persoalan ini dimuatkan pada rangkap kedua. Okey, melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Di sini dipaparkan yang anak-anak merasa risau ketika ketiadaan ibu bapa mereka. Okey, persoalan yang keempat, sokongan ibu bapa terhadap hobi anak-anak. Okey, di sini terpapar pada persoalan ini terdapat pada rangkap keempat. Okey, pada rangkap keempat menyatakan yang adik-beradik, okey, adik-beradik dalam keluarga ini mempunyai hobi suka menyanyi. Okey, jadi ibu bapa mereka memberikan sokongan sebenarnya. Dan persoalan yang terakhir iaitu persoalan kelima. Okey, kegembiraan anak-anak mendapat hadiah daripada ibu bapa. Okey, kita boleh lihat persoalan ini terdapat pada rangkap ke-6. Alang besarnya hati awak. Okey, besar hati ni bermaksud gembira. Okey, mendapat baju dan celana, baju dan seluar. Jadi anak-anak ni gembira, okey, menyambut kepulangan ibu bapa yang membawa pulang hadiah untuk mereka. Okay, jadi kita nampak di sini ada 5 persoalan yang dimuatkan oleh penulis bagi menjadikan pantunnya lebih menarik dan ada isi. Okay, ada perkara yang nak disampaikan kepada kita semua. Okay, seterusnya kita akan lihat maksud setiap rangkap pantun. Okay, pantun ini mempunyai 7 rangkap. Jadi ada 7 maksud bagi setiap rangkap tersebut. Kita lihat satu persatu.
Baiklah, rangkap pertama. Okey, rangkap pertama ialah perasaan gembira yang dirasai oleh anak-anak apabila melihat ibu pulang ke rumah. Okey, jadi pelajar boleh lihat. Okey, di sini tidak terkatakan besar hati. Okey, cikgu nyatakan sebentar tadi besar hati maksudnya gembira melihat ibu sudah pulang. Okay, jadi kita lihat kat sini yang anak tu merasa gembira melihat ibunya pulang ke rumah. Baiklah, rangkap kedua. Melihat ibu sudah pulang, hati cemas menjadi hilang. Okey. Kebimbangan, okey. Kebimbangan anak-anak semasa ketiadaan ibu telah lenyap. Lenyap ialah hilang selepas melihat ibu pulang. Okey, rangkap ketiga. Hati anak-anak berasa sungguh gembira apabila melihat ibu pulang awal. Okay, kita lihat. Melihat bonda pulang lekas. Lekas ialah awal. Hatiku besar bukan kepalang. Okay. Jadi dia gembira. Okay. Hati dia berasa sangat gembira. Sungguh gembira. Okay. Melihat ibunya pulang lebih awal. Okay. Biasanya anak yang ditinggal di pengasuh atau berada di rumah. Okay. Menanti kepulangan ibu ni satu perasaan sebenarnya kan. Okay, bila nampak je kelibat ibu datang nak ambil di rumah pengasuh, di sekolah, hati anak tu dari rasa sunyi akan berasa lebih tenang sebenarnya melihat wajah ibunya. Okay, rangkap keempat. Kita menyanyi adik-beradik. Sebarang nyanyi, kita nyanyikan. Okey, jadi di sini penulis ni cuba nak sampaikan kepada kita yang adik-beradik dalam keluarga ni mempunyai hobi iaitu suka menyanyi. Okey, jadi maksudnya adik-beradik menyanyikan pelbagai jenis lagu bersama-sama. Jadi menjadi hobi mereka suka bernyanyi bersama-sama. Okey, rangkap yang kelima pula. Anak-anak berasa gembira kerana bapa tiba di rumah pada masa yang sama ibu pulang. Maksudnya, bapa dan ibu ni pulang serentak. Okey, ibu pulang kemudian bapa pula pulang. Jadi kegembiraan anak-anak ni berganda melihat kedua-dua ibu bapa mereka pulang. Okey, bonda pulang, bapa pun sampai. Kita semua berbesar hati. Okey, rangkap keenam. Alang besarnya hati awak. Okey, hati awak ni hati anak-anak lah. Mendapat baju dengan celana. Apa maksud celana? Okey, celana maksudnya seluar. Okey, hati anak-anak menjadi lebih girang apabila dibelikan baju dan seluar. Jadi murid-murid, okey, kita kena ingat, okey, dalam diri kita, dalam fikiran kita, ibu bapa keluar bekerja untuk mencari rezeki untuk anak-anak, untuk kelangsungan kehidupan keluarga. Jadi bila ibu bapa ni pulang ke rumah, mereka bawa pulang rezeki. Okey, bawa pulang rezeki untuk anak-anak mereka juga. Okey, seperti inilah membelikan baju dan seluar, menampung pengajian kita, untuk makan dan minum, untuk simpanan kemudian hari. Jadi kita kena tetapkan dalam hati kita sentiasa hargai kedua-dua ibu bapa kita. Okey, dan rangkap yang terakhir sekali, ibu bapa tidak sepatutnya memarahi anak-anak yang gemar berpantun. Okey, gemar berpantun, menyanyi kerana kanak-kanak memang bersifat manja. Okey, semua sedia maklum yang peringkat umur kanak-kanak ni ada sifat semula jadi yang suka dimanja, suka dibelai. Memang perasaan mereka manja. Okey, bukan manja mengada-ngada. Maksudnya hati mereka mudah tersentuh. Okey.
seorang anak yang manja. Jadi ibu bapa sepatutnya tidak memarahilah anak-anak yang masih kecil ni, kerana bila ketiadaan ibu bapa di rumah, jadi mereka perlukan belayan ibu bapa. Jangan marah, kami berpantun. Budak kecil biasa manja. Jadi kalau adik-adik kita suka menyanyi ke, tak perlulah kita marah mereka. Kita kena sokong apa yang mereka suka. Jadi di sini juga cikgu nak terangkanlah beberapa ciri dan bentuk pantun. Kalau kamu nak tahu yang ciri atau bentuk pantun ni, kita kena tahu. Salah satu komponen yang perlu kita tahu. Sebab kadang-kadang ada soalan yang keluar, tanya pada kita, nyatakan bentuk pantun yang terdapat dalam pantun ni lah. Bentuk pantun. Jadi kita boleh lihat yang mungkin pantun ni ada berapa rangkap. Yang tu paling mudah lah. Jadi dah dapat 1 poin. Contohnya kamu boleh nyatakan pantun ini mempunyai berapa rangkap? 7 rangkap. Itu yang paling mudah. Kita dah dapat 1 poin. Kita kira je berapa. Kalau tak kira pun biasanya dalam pantun ni dah dinyatakan dah ada 7 rangkap. Pantun ini mempunyai 7 rangkap. Kita dah dapat 1 poin. Selain itu, kita boleh juga nyatakan yang setiap rangkap mempunyai 4 baris. Betul kan? Ini ialah pantun 4 kerat. Jadi 4 baris. Poin yang kedua, pelajar boleh nyatakan setiap rangkap mempunyai 4 baris. Selain bilangan rangkap dan bilangan baris, pelajar juga boleh nyatakan bilangan patah kata. Kalau bilangan patah kata ni kita kena lihatlah dalam baris ada berapa patah kata yang minimum dan maksimum. Jadi untuk pantun ala remaja ni paling minimum bilangan patah kata ialah 3. Contohnya kita menyanyi adik-beradik. Ada 3 dan maksimumnya 5. Kalau yang 5 contohnya ni, terdampar di ujung Tanjung Jati. Jadi ada 5. Jadi untuk tulis poinnya mungkin selain itu bentuk pantun di atas mempunyai 3 hingga 5 patah kata pada setiap baris. Jadi kita buatlah julat dia berapa? 3 hingga 5 patah kata. Bilangan rangkap, bilangan baris, bilangan patah kata, dan ada juga kamu boleh kira bilangan suku kata. Tapi bilangan suku kata ni agak sukarlah sebab kita perlu lihat. Kita perlu lihat dan kita perlu kira satu persatu. Contohnya suku kata yang baris pertama ni. Elok 2, rupanya 3, kumbang 2, jati 2. Jadi kita kena tambah 2, 3, 2, 2. Ada 9. Jadi kita kena lihatlah satu persatu. Tapi saranan cikgu cukuplah kita ingat 3. Bilangan rangkap, bilangan baris dan bilangan patah kata. Itu yang mudah. Biasanya soalan minta 2 je jawapan. Kita boleh beri 3 jawapan. Jangan lupa jawab soalan pilihan pelbagai jawapan pada pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Tulis nama, kelas, kemudian jawab 8 soalan yang telah cikgu sediakan. Cikgu rasa setakat itu saja penerangan cikgu mengenai pantun alam remaja. Terima kasih untuk masa yang kamu peruntukkan, yang kamu beri. Setakat itu saja. Sekian.